Bukan tukang cuci biasa, wanita kelahiran Minangkabau, Sumatera, Indonesia ini pernah berkhidmat sebagai pemandu pelancong selama 30 tahun dan mahir bertutur dalam 5 bahasa yang lain. Tidak menyangka, video memaparkan Nirma Ningsih Mawi, 59 tahun, yang bertugas sebagai pencuci di Masjid Negara sedang berinteraksi dengan pelawat dalam bahasa Jepun di premis itu, menjadi tular di media sosial baru-baru ini. Beliau berkata berbual dan menyantuni pelancong adalah rutinnya sejak berkhidmat sebagai tukang cuci di premis itu, kira-kira 6 bulan lalu. Nirma Ningsih yang berhijrah ke Malaysia bersama keluarganya sejak berusia 3 tahun berkata, minat mendalam khususnya dalam bahasa Jepun yang membuatkan beliau berusaha mencari jalan untuk mengambil kursus bahasa. Katanya, beliau memperoleh 4 lesen bahasa yang dikeluarkan Kementerian Pelancongan dan Seni dan Budaya atau MOTEC, iaitu bahasa Inggeris pada tahun 1990, bahasa Jepun pada tahun 1944, bahasa Arab pada tahun 2010 dan Jerman pada tahun 2011. Berkongsi panduan untuk kekal fasih dalam semua bahasa yang dikuasainya, Nirma Ningsih berkata, jangan sesekali malu dan sentiasa berusaha bercakap dengan individu yang bertutur dalam bahasa itu. Hari yang TikTok tu diviralkan, saya sebenarnya tengah buat kerja. Saya sedang mengemop lantai masjid dan suddenly 3 orang profesor daripada Jepun lalu. So saya ni bangsa memang kalau tengok orang Jepun memang excited sangat nak bercakap Jepun. Maklumlah dah 2 tahun tak pegang mikrofon kan. So when I saw these 3 professors, teruslah konnichiwa minasama. Dia pun terkejut. So berhentilah. So dalam 3 orang profesor tu ada escort seorang, yalah, I think orang kata profesor jugalah daripada UKM if I'm not mistaken, ya. Betul kan kalau saya silap. Dan dia yang ambil video saya. Tak sampai seminit pun rasanya. Ya, tak sampai seminit. Dan perbualan tu casual saja, sebenarnya cerita pasal bahasa. So dia tanya saya kat mana belajar bahasa Jepun, dan saya ceritakan dalam tahun 92 kita ada dasar pandang ke timur, ya, Louis Policy, set up by JPA, scholarship untuk semua orang-orang yang layak untuk dihantar ke South Korea dan Jepun. So dasar pandang ke timur tu melayakkan saya masuk kelas Jepun selama 400 jam. 400 jam tu 6 bulan intensif, dan kalau awak pergi ke kelas biasa 2,5 tahun, ya, maknanya kos tu dipadatkan daripada 2,5 tahun kepada 6 bulan. Dan lepas tu saya belajar di Jepun lah 6 bulan, dan lepas tu balik ke Malaysia terus sambung kerja sebagai tourist guide lah. Itu kerja kedua saya, ya, tourist guide sejak tahun 90. And after coming back, I terus practice the language. Then for the first time I took the license, it was English, and the second time after coming back from Japan, it was Japanese. And then this Japanese dream was just like in 1988 I said to myself, macam mana nak pergi Jepun, ya? Siapa nak sponsor aku pergi Jepun? Sebab bahasa ni interesting sangat lah. Kalau tak belajar dia punya culture, kalau nak belajar kat sini tak best. So in the end saya apply. I think it was Berita Harian if I'm not mistaken. I apply main-main. Suddenly, okay, you are offered to go to Japan. Suddenly, ya, and dia tanya 2 je. Why do you want to go to Japan? I cakap because if I were to go on my own, I can't afford it. But I want to learn the culture and the way of life of the Japanese people, so it's easier for me to handle them when they come here. Betul? So lepas tu saya ambil lesen kedua bahasa Jepun, ya. So saya ambil lesen ketiga masa saya mengandung anak keempat. Ini lagi satu kebetulan, ada satu company dari Jerman, saya tengah buat turis dari Jerman. Saya pun mulalah praktis Guten Tag, wie geht es Ihnen, sehr gut, vielen Dank. Lepas tu diorang kata your accent is very good. So okay, I have an offer for you. I won't give you anything for saying thank you for taking care of us for 3 days, but if you take up the German language, we'll pay for your first and second semester fees. So again, I got another sponsor, which are the Germans. So I took classes at Goethe Institute. Then I took the 3rd license, which is German. Yeah. So in between, I was learning Arabic. Sebab Arab, you know, the Middle East boom kan, how they come, and they come in big groups also those days, and we have Arabic speaking from countries like Egypt, Saudi Arabia. So bila dah ramai macam tu, you tahu lah. So in the end, suddenly I got 4 licenses on my batch. It's like kalau you nak belajar bahasa ni, you akan dibagi ujian dalam bas tau. You pick up the mic, bas tu nak berhenti kat mana, diorang pemeriksa tak bagi tahu. So kalau you tak prepare untuk topik tu, dia berhenti kat pokok getah, you tak prepare, you fail exam lah, habislah. So tempat berhenti tu,
dia berhenti tu dia tak beritahu you. So it's like, you know, you have to be really talented to do this. I tak. Because I rasa dia punya komitmen sangat tinggi lah. It's like you're married to it. Bukan gifted, dia kena ada minat lah, dek. No, you cannot just lompat, you know, because I have been friends yang pergi luar negeri 2-3 tahun, balik dia tak boleh cakap bahasa negeri tu, tak boleh. Dia duduk kat situ 3 tahun, tak boleh. Sebab you tak campur dengan orang tempatan, dia duduk kat rumah.